Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sihat murid-murid? Alhamdulillah. Walaupun hari ini kita lewat sedikit ke udara, tapi anda masih lagi bersama-sama dengan saya, Cikgu Izri, dalam kelas Cikgu Izri. Baik, hari ini dah bersedia belum? Rasa-rasa apa yang kita nak belajar hari ini ya? Dengan pemandangan yang cantik di belakang kita ni, kita berada di tempat-tempat yang indah ya. Sesungguhnya fitrah kita ini, jiwa kita ini sentiasa mahukan kepada ketenangan, kepada keindahan. Jadi, duduklah dengan tenang di sana. Belajarlah dengan tenang di rumah sana. Bersama-sama dengan saya, Cikgu Izri. Okey, kita pergi kepada tajuk kita hari ini. Apa ya tajuk kita hari ini? Okey. Tajuk hari ini ialah beriman dengan kitab. Tulisan dia. Tengok atas tu. Beriman dengan kitab. Beriman maksudnya kita percaya. Percaya dengan apa? Percaya dengan kitab. Kitab apa? Kitab Doraemon? Buku Doraemon? Kitab ini buku. Kitab ni buku. Tapi apa yang dimaksudkan dengan kitab di sini? Kalau dalam bahasa Arab, kitabun adalah buku. Tapi apa yang dimaksudkan dengan kitab di sini? Baik. Jadi, untuk tidak melengahkan masa, murid-murid semua boleh buka muka surat 75. Boleh buka muka surat 75. Buku pendidikan Islam. Bukan buku pendidikan jasmani, bukan buku bahasa Melayu, kerana hari ini kita bicara dalam kelas Cikgu Izri berkenaan dengan pendidikan Islam. Buku pendidikan Islam tahun 3. Boleh buka muka surat 75. Baik. Ya, okey. Macam mana? Seronok? Okey, baik. Dah buka muka surat 75? Cikgu pun nak buka. Okey, buka muka surat 75 dalam tajuk masih dalam bab akidah, bab yang unit yang kedua, tajuk yang kedua dalam bab akidah, iaitu kitab, beriman dengan kitab. Okey. Pertama sekali, adakah kitab itu sama macam kitab yang ada dekat rumah kita? Baik. Perlulah kita lihat kepada maksud kitab itu. Cuba tengok di sebelah kanan buku tu, di bahagian atas kotak yang berwarna putih. Boleh baca bersama-sama dengan saya ataupun dengar sahaja. Okey. Pastikan anda berada di depan skrin ini. Jangan lari ke mana-mana, kerana satu saat yang tertinggal boleh menyebabkan anda tidak faham ataupun tertinggal maklumat yang penting. Baik. Kitab. Apa yang dimaksudkan? Kita perlu percaya dengan kitab. Kitab apa? Yang dimaksudkan dengan kitab di sini ialah kitabullah, iaitu kitab Allah. Apa pula cikgu kitab Allah ni? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kitab bukan kitab macam kitab biasa, kan? Kitab Allah. Kitab Allah ni macam mana pula cikgu? Ya, kitab Allah, ya, kitab Allah ini membawa maksud kalam Allah. Kalamullah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Kalamullah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk serta bimbingan kepada manusia ke jalan yang benar dan diridai oleh Allah. Dalam kitab ini ada segala-galanya. Induk kepada segala-galanya. Sama ada syariat, menjadi petunjuk kepada manusia dan membimbing manusia ini, memimpin manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan kebenaran untuk mencari keridaan Allah. Jadi kitabullah ini diwahyukan oleh Allah, kalam yang diwahyukan oleh Allah ini kepada kita manusia yang umur dah tua, umur yang muda. Diwahyukan kitab ini melalui nabi dan rasul
sampai kepada kita sebagai apa? Sebagai panduan, sebagai panduan. Sebagai apa? Ulang. Panduan. Sebagai apa ulang? Panduan. Sebagai apa ulang? Pedoman. Lain pula cikgu. Pedoman. Sebagai pedoman kepada kita sebagai manusia. Untuk apa? Untuk mencari keredaan Allah. Kalau nak cari benda lain pun ada. Tapi matlamat kita hidup di dunia yang sementara ini adalah untuk mencari keredaan Allah, kerana kita nak hidup aman, damai, bahagia. Di mana? Di alam yang kekal abadi di akhirat nanti. Baik, itu maksud kitabullah. Jadi cikgu, kenapa kena percaya? Kenapa kena percaya? Satu lagi cikgu. Yang dimaksudkan dengan syariat ni apa? Syariat ini sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kat bawah tu. Cuba boleh tengok dekat bawah tu. Dekat bawah sana tu, sebelah sana tu, bawah tu, syariat tu ada. Maksud syariat. Dalam buku teks ni, dalam buku teks boleh adalah satu tempat yang boleh kita jadikan rujukan. Okey. Hukum, aturan, ketetapan yang Allah telah tetapkan, sama ada dalam bab ibadah, dalam bab akidah, dalam bab akhlak, perangai, sifat kita, Allah dah tetapkan macam ni. Tak boleh suka-suka. Itu yang nama di syariat, diturunkan oleh Allah Ta'ala begitu. Diwahyukan oleh Allah Ta'ala begitu. Tak boleh suka-suka. Kalau kata, orang kata apa? Boleh ke orang kata persemayang suka hati? Tak boleh. Kena ikut cara dia. Allah suruh semayang. Lalu Allah suruh ikut Rasul. Maka Rasul kata sembahyanglah seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi kita tahulah cara sembahyang. Siapa yang ajak Rasul sembahyang? Sudah tentu Allah telah menghantar utusan-utusannya untuk mengajarkan kepada Nabi cara solat. Kerajaan Allah ini sangat hebat. Jadi kalau nak dibandingkan dengan kita ni, sikit sangat. Okey, baik. Terus kepada kitab. Baik. Jadi cikgu, banyak ke kitab Allah ni? Okey. Banyak ke kitab? Kalau banyak cikgu, susah nak ingat. Baik. Tak banyak. Ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ulang. 1. Bagus. 2. Lagi 3 dan 4. Ada 4 kitab sahaja yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul terdahulu. Semua Rasul ke dapat? Tak. Hanya ada Rasul-Rasul tertentu yang Allah wahyukan kalamullah ini pada mereka. Siapa? Antaranya ialah sudah tentu Nabi Muhammad. Kenal tak Nabi Muhammad? Bagus. Baik, pernah dengar tak Nabi Musa? Bagus. Pernah dengar tak Nabi Daud? Bagus. Pernah dengar Nabi Isa? Bagus. 4 orang Nabi inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka kitab ini. Okey. Dalam ini terkandung syariat-syariat tertentu, peraturan-peraturan tertentu, pedoman-pedoman, panduan yang Allah telah tunjukkan dalam Al-Quran kepada para rasul ini. Okey. Cikgu. Kamu. Apa dia? Kamu tanya, kawan-kawan pun nak tahu. Ada yang nak tahu tapi dia senyap je. Bagus. Daud, Nabi Daud dapat kitab apa cikgu? Ada nama kitab-kitab dia ke? Ada nama khas dia ke? Ada panggilan khas dia ke? Ada. Okey. Untuk Nabi Muhammad, siapa tak tahu kena ketuk ketampi. Boleh? Jangan.
Okey, siapa tak tahu, dengar betul-betul. Siapa dah tahu pun dengar, kerana ada keberkatan di sana. Baik, kepada Nabi Muhammad diturunkan apa? Diturunkan Al-Quran. Bagus. Sebut sekali lagi. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Baik. Kemudian kepada Nabi Isa. Nabi Isa diturunkan apa? Diturunkan kitab Injil. Diturunkan kitab Injil. Manakala kepada Nabi Musa, siapa tahu? Dia bermula dengan huruf T. Siapa tahu? Ya, betul. Kitab Taurat. Kitab Taurat. Baik. Seterusnya, satu lagi. Kepada Nabi Daud. Kepada Nabi Daud diturunkan kitab apa? Kitab Zabur. Kitab apa? Zabur. Kalau eja Melayu, Z-A-B-U-R. Zabur. Okey. Baik. Cikgu, kita nak ikut kitab ada banyak. Kita nak ikut kitab mana satu, cikgu? Okey, sekarang saya nak tanya. Siapa Rasul terakhir? Betul, Nabi Muhammad. Kita umat siapa? Umat Nabi Musa ke? Umat Nabi Isa ke? Umat Nabi Daud? Oh, kita umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diwahyukan apa? Nabi Muhammad diwahyukan Kitabul Quran. Diwahyukan kitab Al-Quran. Maka yang kita pegang hari ini ialah kitab Al-Quran. Kemana perginya Injil? Kemana perginya Taurat? Kemana perginya Zabur? Perbincangan dia panjang. Kemana perginya? Ceritanya apa yang ada dalam Zabur, apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, ada syariat-syariatnya dibawa sekali dalam Al-Quran. Ada syariat yang digugurkan atas sebab-sebab tertentu. Saya pun tak tahu, ada perbincangannya atas sebab-sebab kenapa? Sebab setiap satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sebabnya. Ada sebab kenapa Allah turunkan ayat ini. Kenapa hukum yang terdahulu pada zaman Nabi sebelum kita ni tak apa, tapi kenapa hukum itu berubah? Allah nak ajarkan kepada kita manusia sesuatu. Allah nak ajarkan kepada kita manusia bersesuaian dengan umat yang ada pada hari ini. Sebab itu Al-Quran itu dikatakan sebagai mukjizat yang lengkap menyeluruh. Baik. Apa dia? Cikgu, saya percaya dengan Al-Quran, tapi saya tak percaya kepada yang lain. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana semua kitab-kitab yang disebutkan tadi wajib dipercayai. Kerana Allah yang suruh. Allah suruh kita percaya. Bukan saya yang suruh percaya. Sebab dalam Al-Quran, kita kata kita percaya dengan Al-Quran. Betul? Betul? Betul. Okey, baik. Kalau dah percaya dengan Al-Quran, semua benda yang ada dalam Al-Quran kita kena percaya. Betul? Betul. Baik. Dalam Al-Quran ada sebut ini. Sebelum tu, kita pergi undur. Dah terlajak rupanya. Okey. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, ayat 136. Surah yang keempat, surah An-Nisa, ayat 136, yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Maksudnya apa? Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Di situ ada jawabnya. Dia apa? Di situ ada sebut apa? Tengok. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dengar sekali lagi. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Apakah kitab yang diturunkan sebelumnya? Itulah yang tadi tu. Yang Injil, yang Zabur, yang Taurat tadi tu. Sekejap. Injil kepada siapa? Injil kepada siapa? Bagus, kepada Nabi Isa. Zabur kepada siapa? Siapa tahu? Ya. Zabur kepada Nabi Daud. Taurat? Ya, benar. Nabi Musa alaihissalam. Kitab-kitab ini kita wajib percaya kerana apa? Kerana kita percaya kepada Al-Quran. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kita ini kena beriman kepada Allah dan Rasul dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jelas? Sebab itu kita kena beriman dengan kitab. Dan dalam Allah juga turunkan lembaran-lembaran suhufi Musa, kan? Ada suhuf yang diturunkan, lembaran-lembaran, bukan dalam bentuk satu kalam yang banyak, tapi dalam suhuf, maksudnya sikit-sikit lah, senang cerita. Kenapa dijadikan kitab? Kerana dia banyak. Kenapa kita panggil kitab? Kerana dia banyak. Kenapa kita panggil lembaran? Sebab dia sikit-sikit, bercerai-cerai. Itu nama dia lembaran, suhuf. Diturunkan kepada siapa? Kalau tanya, suhuf diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Okey. Saya tak mau panjang-panjang sangat sebab kita dah 18 minit ni. Okey. Yang penting ialah apabila ditanya kepada kita, kita boleh jawab. Ada berapa kitab yang perlu kita beriman? Kitabullah yang perlu kita beriman ada berapa? Jawapannya ialah 4. Bila orang tanya, sebutkan nama kitab tersebut, kita boleh sebut Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada siapa? Nabi Isa. Baik, ada soalan? Okay. Kalau ada soalan, boleh tulis dekat WhatsApp, tanya terus. Kalau ada soalan, tulis dekat WhatsApp, tanya terus. Kita tak adakan kelas dua hala kerana ada masalah dari sudut kita faham. Macam-macam masalah. Kita tak boleh duduk dalam satu masa yang sama kerana kita berada dalam situasi yang berbeza. Ada yang ibu bapa bekerja dan sebagainya. Jadi kita raikan perbezaan itu dengan saya rakamkan video. Kemudian ada soalan, boleh tanya. Saya tak paksa video ini dilihat hari ini juga. Kadang-kadang kita ada masalah dari sudut data.
Ini adalah masalah yang kita perlu hadapi semasa pembelajaran di rumah. Tapi jangan tak tengok langsung. Lihatlah walaupun terpaksa pergi ke kedai mamak untuk mendapatkan Wi-Fi. Mungkin bukan hari ini, mungkin hujung minggu. Waktu hujung minggu itulah kita belajar. Kerana belajar itu penting. Yang tak belajar tu yang masalah. Ingat, jangan lawan cakap ibu bapa. Dengar apa yang ibu bapa suruh. InsyaAllah. Kerana apa? Kerana kita percaya kepada kitab Allah dalam Al-Quran menyuruh kita taat kepada ibu bapa. Apabila dalam Al-Quran menyuruh kita berbuat baik kepada ibu bapa, suruh taat kepada ibu bapa, tadi kata beriman dengan kitab. Kalau kita tidak beriman dengan kitab, kita tak percaya dengan kitab, maka gugurlah akidah kita. Maka kita tak boleh mengaku sebagai kita orang yang beriman. Jadi bila orang itu tidak beriman, mana tempatnya? Di mana tempat orang tak beriman? Kat mana? Tentulah dalam neraka. Suka ke kalau kita dibakar sekarang? Sekarang ambil api bakar badan kita. Suka atau tidak? Tak suka. Panas, sakit, menjerit-jerit kita. Jadi takkanlah kita nak duduk dalam kehidupan yang kekal abadi, tidak ada lagi kehidupan selepas itu, selama-lamanya duduk dalam neraka. Nah, sudah tentu tidak. Maka, kenapa kita taat kepada ibu bapa? Kerana kita percaya kepada kitab adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulnya, yang terkandung di dalamnya suruhan, arahan, ketaatan kepada ibu bapa. Jadi taatnya, tak taat berdosa. Baik. Nak tugasan? Okey. Untuk tugasan, sebab itu saya kata penting tengok video. Baru kita ada tugasan. Saya tak mau bagi tugasan dekat dalam WhatsApp kerana nanti kamu tak tengok video. Dalam video dia ada penerangan. Penerangan ini akan meleraikan ataupun mengurangkan. Orang kata jangan gunakan bahasa yang susah-susah. Baik, saya cuba guna bahasa yang senang. Dia akan membantu kita memahami. Kamu tengok muka saya terang, saya membantu kamu lebih memahami. Okey, kalau tak faham boleh ulang. Tak faham juga boleh WhatsApp. Tak faham juga voice note. Tak faham juga telefon. InsyaAllah saya akan membantu. Saat saya terjaga, saat saya boleh menjawab, saya ada kekuatan, saya jawab. Kalau saya tertidur, ada masyakkah yang lain, itu saya tak mampu nak buat apa-apa. Okey. Apapun, saya bersedia untuk menerima pesanan mesej anda bila-bila masa. Tak percaya tanya kawan-kawan, ada yang pukul 12 hantar pun saya tetap balas. Kerana apa? Masa itu saya terluang dan saya akan ajar kamu apa yang patut diajarkan, insya-Allah. Jangan malu-malu, yang penting ada usaha. Okey, baik. Okay. Untuk latihan, murid-murid boleh tengok dalam buku aktiviti, dalam buku aktiviti. Kita tutup buku ni, kita buka buku aktiviti. Buku aktiviti pula kita buka. Okey, dalam buku aktiviti ni, buku aktiviti, kita boleh tengok muka surat yang ada tajuk ni. Okey, kita tengok muka surat apa? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ini masalah ya. Bukan kamu yang ada masalah dari sudut connection, kan ada masalah sudut kita punya peralatan macam telefon, laptop dan sebagainya. Ini yang akan mengganggu kita. Masalah tu bukan alasan untuk kita tidak beriman, tidak belajar. Okey. Baik. Ini yang kita belajar minggu lepas. Al-Alim Al-Hakim. Kita dah buat pun dia kan. Okey, minggu ni kita kenaan dengan mungkin ikon belakang-belakang ni untuk yang lain selain daripada murid bimbingan saya tak berkenaan lah kan. Jadi rasa macam tak ada kena-mena dengan saya pun.
Tak apa. Yang penting awal-awal tu kita faham. Cuma saya letak di YouTube kerana saya nak berkongsi dengan ramai. Namanya sedikit sebanyak. Sebenarnya ramai asatizah atau ustazah, ustaz-ustaz, cikgu, guru agama yang mengajarkan tentang tak sama. Jadi kita seorang sikit. Ambil seorang saya aja sikit, yang sana aja sikit. Bukan semua yang saya sampaikan itu ada yang tercicir. Masalah maknanya kita dah rancang sebaiknya tapi yang tercicir. Jadi seperti biasa. Okey, dalam ni buku aktiviti, okey. Aktiviti, macam mana dia? Caranya ialah okey, jawab dulu, cuba jawab tanpa melihat buku teks. Kemudian boleh lihat buku teks. Boleh lihat kembali buku teks sebagai semakan. Okey. Bukan untuk tiru buku teks, baca balik buku teks, okey. Tutup buku teks, jawab balik. Cuba jawab balik sendiri tanpa tengok buku teks. Kemudian tak boleh jawab, tengok balik buku teks, tajuk yang berkenaan dan tutup buku teks, cuba jawab lagi. Cuba jawab dan tak boleh juga. Kali ketiga tu barulah tengok buku teks dan jawab berdasarkan buku teks. Lepas tu boleh kat saya ambil gambar kat saya. Saya akan tengoklah. Okey, baik. Ini Allah. Buka surat yang 71. Tadi dah buka, dah tutup. Satu Malaysia menggunakan buku yang sama. Jadi cuma murid dengan saya tugasnya ialah dia muka 70, muka surat 71, dia sempat song, kemudian menyata dalil, menyusun balik cuma dalil ni ya ayyuhallazina amanu aminu. Bila kita hafal ayat Quran kita boleh belajar Arab, dapat pahala dia baca Quran, pahala mengamalkan sunnah Nabi ni berbahasa Arab. Okey. 70 yang kedua, kemudian ni Quran ini mula jalan buat berdasarkan kepada soalan. Kita tengok perkara wajib. Apa hukum beriman? Apa hukum beriman? Hukum beriman ialah wajib. Okey. Bila sebut tentang iman dalam peperiksaan, ini dari sudut teknikal, dalam peperiksaan, bila sebut saja tentang akidah, bila ditanya wajib tak wajib, apa hukum, jawabnya mesti wajib. Kalau apa hukum tidak beriman, jawabnya berdosa, haram. Itu saja.